Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ni kita nak kupaskan mengenai adakah genetik merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangan anak. Kita selalu dengar yang macam orang cakap mesti ikut baka belah ayah dia. Ini mesti ikut banyak keturunan belah situ lah tu. Kita selalu dengar benda tu. Adakah faktor-faktor genetik ini mempengaruhi perkembangan anak? Okey, mengikut ahli psikologi, perkembangan kanak-kanak dipecahkan kepada 5 aspek iaitu jasmani, kognitif, emosi, sosial dan juga rohani. Tapi kelima-lima aspek ini berasaskan kepada 2 faktor iaitu faktor baka dan juga faktor persekitaran. Tapi hari ini kita tak nak cerita tentang faktor persekitaran, kita nak cerita tentang faktor baka atau dikenali sebagai genetik. Seperti yang kita tahu, baka atau genetik ni ialah merupakan gen-gen yang diperuntukkan melalui ibu dan juga bapa, maka terhasillah anak. Okey, kajian mendapati tiada langsung sebenarnya 2 orang individu yang mempunyai kadar perkembangan yang sama. Macam kita tengok kembar sekalipun, kedua-duanya tak akan ada yang sama sejibit sejebot. Ada kelainan masing-masing. Contoh macam kita boleh tengok tek lalat, cop jari dan sebagainya kan. So setiap orang adalah berlainan. Genetik ni dikenali sebagai gen yang terdiri daripada nukleoprotein menentukan baka dan ciri keturunan tu. Gen ni terletak dekat lokus tertentu pada kromosom. Okey, kromosom ni pula macam sesuatu objek yang halus yang mempunyai ekor tau. Kromosom ni pula akan duduk di nukleosel sperma jantan dan juga sel ovum betina. Tengok kromosom ni macam bentuk sarung. Di dalam dia terkandung DNA dan juga RNA. So kedua-dua ni membawa gen-gen yang mengandungi sifat-sifat dan baka tersebut. Macam kita tahu, kalau individu yang normal mempunyai 23 pasang kromosom, so bersamaan dengan 46 kromosom lah. 23 daripada ayah dan 23 lagi daripada ibu. Selepas proses persenyawaan dan sebagainya, berlakulah proses pertukaran di antara kromosom daripada ibu dan juga bapa menjadikan ciri-ciri baka tersendiri. Kalau kita tengok sekalipun, kajian mendapati contoh kalau macam ibu bapa yang bijak akan melahirkan anak juga yang bijak. Emosi seseorang juga boleh diwarisi. Contohnya macam ibu bapa yang mempunyai emosi yang kurang stabil dan bersifat pemarah akan melahirkan anak yang agresif dan juga autokratik. Kita cakap pengaruh baka ni pun kita boleh tengok tahap kesihatan anak tu. Macam contoh, mak ayah mempunyai penyakit bawaan keturunan seperti kencing manis, darah tinggi atau kita panggil kekerdilan juga boleh dipengaruhi oleh genetik. Boleh dikatakan bahawa sebahagian besar dipengaruhi oleh keturunan berbanding daripada faktor persekitaran. Tapi kedua-dua ni sebenarnya mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan anak.